اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika syaitan memperhiaskan kepada mereka perbuatan mereka yang salah itu untuk dipandang elok dan diteruskan, serta menghasut mereka dengan berkata, pada hari ini tidak ada sesiapa pun dari umat manusia yang dapat mengalahkan kamu, dan sesungguhnya aku adalah pelindung dan penolong kamu. Maka apabila kedua-dua puak, angkatan tentera Islam dan kafir musyrik, masing-masing kelihatan berhadap-hadapan, syaitan itu berundur ke belakang sambil berkata, aku berlepas diri dari kamu kerana aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihatnya. Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan Allah sangat berat azab seksanya. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit syak dalam hatinya berkata, orang-orang Islam itu telah diperdayakan oleh agama mereka sehingga mereka berani menentang kami yang lebih besar bilangannya. Dan yang sebenarnya, siapa yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh-penuh yakin, maka Allah akan menolongnya untuk mengalahkan musuh yang lebih besar bilangannya. Kerana Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Dan amatlah ngerinya kalau engkau melihat, wahai orang-orang yang memandang, ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasalah kamu azab seksa neraka yang membakar. Azab seksa yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Keadaan orang-orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka kufur ingkar akan ayat-ayat Allah. Lalu Allah menyeksa mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Berat seksanya. Balasan yang demikian itu ialah kerana
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dikurniakannya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan ingatlah sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Keadaan mereka samalah seperti keadaan Firaun dan kaumnya serta orang-orang yang terdahulu dari mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhan mereka, lalu kami binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Dan kami tenggelamkan Firaun serta pengikut-pengikutnya di laut kerana kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Masih lagi dalam penafsiran Suratul Anfal, surah ke-8 pada juzuk yang ke-10, pada ayat yang ke-48 sehinggalah ayat yang ke-54. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi tentang peperangan Badar, natijah peperangan dan juga kejadian yang berlaku sepanjang peperangan dan selepas peperangan. Dan bagaimana kesudahan setiap orang-orang yang menentang, golongan yang menentang Allah SWT, mengingkari ayat-ayatnya, mendustakan rasul-rasulnya dan juga menolak kebenaran, menolak akan wahyu Allah SWT. Bila Allah Ta'ala menyebut wa iz zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan ingat ketika mana syaitan menghiaskan amalan-amalan kamu, perbuatan-perbuatan kamu. Maksud ayat ini ataupun sebab turun ayat ini, syaitan dalam peperangan Badar, dia datang menyerupai Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Iblis dibawa bala tentera syaitan untuk menyokong musyrikin Mekah ketika mana berperang dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana orang-orang kafir mereka mendapat kekuatan daripada syaitan dan tenteranya. Manakala orang beriman mendapat kekuatan daripada tentera Allah, daripada malaikat-malaikat yang diutuskan, tentera-tentera Allah yang datang meningkatkan moral mereka dan memberikan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala di sebalik, di pihak orang kafir, syaitan datang dengan rupa Suraqah bin Malik bin Ju'shum dan membawa bala tenteranya. Dan Suraqah bin Malik ini salah seorang daripada lelaki pemberani dan juga ketua ataupun pemimpin kabilah Bani Bakar bin Kinanah. Di mana Quraisy mereka takut dengan Bani Bakar sebab mereka ada buat salah. Mereka pernah membunuh salah seorang daripada anggota kabilah Bani Bakar. Maka pasti mereka menunggu bagaimana dendam dan pembalasan Bani Bakar. Tiba-tiba pada hari peperangan Badar, mereka nampak Suraqah bin Malik bin Ju'shum datang. Walhal Suraqah ini adalah syaitan, iblis. Bukan Suraqah betul, iblis. Dia menyerupai Suraqah. Lalu memberi semangat kepada orang-orang kafir. Memberi semangat kepada mereka untuk menyatakan bahawa kami datang berperang bersama kamu. Kami datang menyokong kamu. Dan kamu selama-lamanya tidak akan kalah. Sebab kamu berperang dengan agama datuk nenek kamu. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Ibnu Abbas. Pada hari peperangan Badar, Allah Ta'ala memberi pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga orang beriman dengan 1000 malaikat. Dan Jibril AS membawa 500 malaikat bersamanya berada di sebelah kanan. Manakala Mikail membawa 500 orang malaikat lagi berada di sebelah kiri. Dan Iblis pula datang membawa bala tenteranya dengan rupa seorang lelaki bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Lalu Iblis berkata kepada orang musyrik Mekah, sebagaimana Allah sebut di sini, waqala, dan dia berkata, yakni Iblis berkata, la ghaliba lakumul yawm, kamu tak kalah hari ini. Kamu tidak mungkin kalah hari ini. Al yawma minan nas, kamu tak akan kalah untuk lawan orang-orang beriman. Wa inni jarun lakum, sebab aku sokong kamu. Oleh kerana Quraisy ni dia berbalah dengan Bani Bakar. Dia bimbang waktu lawan orang Islam datang Bani Bakar serang hendak ke belakang, melalui belakang mereka. Tiba-tiba datang Bani Bakar melalui ketua mereka Suraqah bin Malik, adalah iblis yang menyerupainya, membawa bala tentera, sokongan. Hari ini kamu takkan kalah, kami bersama kamu. Sebab kamu mempertahankan tradisi nenek moyang kamu. Maka bersemangatlah Abu Jahal. Dan waktu itu, Abu Jahal berkata,
Allahumma aulana bil haqq fansurhu. Abu Jahal pada peperangan Badar berkata, ya Allah, yang paling benar engkau tolong. Mana kumpulan yang paling benar engkau tolong? Abu Jahal maksudkan kumpulan dia. Kerana syaitan datang menghiasi, memberi sokongan moral, kamu takkan kalah hari ini. Sebab kamu memperjuangkan nenek moyang kamu. Agama nenek moyang kamu. Maka Abu Jahal pun berdoa, Allahumma aulana bil haqq fansurhu. Ya Allah, siapa yang benar hari ini engkau tolong. Yang Abu Jahal menyangka dia benar. Dalam masa yang sama Nabi SAW mengangkat tangan berdoa. Nabi berdoa sambil berkata, Ya Rabbi, innaka intahlik hazihil isabatu. Intahlik hazihil isabata. Falan tu'bad fil ardi abada. Ya Allah, kalau sekiranya musnahlah kumpulan ini. Intahlik hazihil isabatu. Kalau kumpulan ini musnah, falan tu'bada fil ardi abada. Tidak lagi ada yang menyembahmu ya Allah. Lalu Jibril AS berkata pada Nabi SAW dalam perang Badar, khudh qabdatan minat turab. Ambil segenggam tanah, segenggam pasir. Fa akhadha qabdatan minat turab. Lalu Nabi SAW mengambil segenggam pasir, farama biha wujuhahum. Lalu Nabi membaling ke arah wajah musyrikin Mekah. Fama minal musyrikin min ahdin illa asaba ainai wa min kharai wa famahu. Tidaklah ada seorang pun orang musyrik Mekah melainkan pasir tanah yang Rasulullah baling tadi mengenai mata mereka. Dan juga masuk ke dalam halqum, dalam kerongkong mereka. Dan masuk ke dalam mulut mereka. Fawallu mudbirin. Lalu mereka bertempiarang lagi. Dan Jibril AS menghadap ke arah Iblis. Dan ketika itu Iblis sedang memegang salah seorang tangan pemimpin Quraisy bernama Haris bin Hisham. Haris bin Hisham itu adik pada Abu Jahal. Adik pada Abu Jahal. Yang akhirnya memeluk Islam selepas itu. Ketika itu Iblis sedang pegang tangan Haris bin Hisham. Bila Iblis nampak Jibril, dia cepat-cepat lepaskan tangan. Kemudian dia melarikan diri. Bukan dia lari. Tentera dia semua lari sekali. Yang ini tentera-tentera syaitan. Lari sekali. Lalu orang berkata, wahai Suraqah, alam taz'am annaka lanajar. Bukankah tadi baru kamu cakap kamu akan bersama kami, menolong, membantu kami? Lalu Iblis berkata, dengan wajah Suraqah bin Malik, inni bari'um minkum inni ara ma la tarawun. Aku tak ada kena-mengena dengan kamu sebab aku melihat sesuatu yang kamu tidak lihat. Yang dia melihat Jibril. Tuan-tuan, Iblis tengok Jibril, dia dah confirm kalah. Malaikat yang paling kuat. Cukup seorang Jibril saja. Dia tahu kekuatan Iblis, dia tahu kekuatan dia. Bila nampak Jibril AS, lalu Iblis yang sedang pegang tangan lelaki pemimpin Haris bin Hisham lepas tangan dia. Oh, aku tak ada kena-mengena dengan kamu. Maka dia pun larikan diri. Dan bersama dengan tentera-tentera dia. Yang ini syaitan-syaitan yang lain. Yang datang kononnya membantu musyrik Mekah. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta. Daripada Talhah bin Ubaidillah bin Karis, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Ma ra'a syaitanu nafsahu yawman huwa fihi asghara, wala ahqara, wala adhara, wala aghyadha minhu fi yawmi arafata. وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر قيل وما رأى يوم بدر يا رسول الله قال أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. Kata Nabi SAW, syaitan tidak pernah melihat dirinya, yakni Iblis, dan juga bala tenteranya tidak pernah melihat dirinya lebih hina, lebih celaka dan lebih terkutuk dan lebih marah daripada hari Arafah. Tidak ada hari syaitan paling hina melainkan hari Arafah. Kerana pada hari tersebut dia melihat rahmat Allah turun. Dan Allah mengampunkan semua dosa-dosa besar. Dan di antara hari di mana Iblis dan syaitan melihat hari dia paling hina sekali dalam sejarah hidup dia ialah hari Badar. Pada hari Badar, sahabat kata, Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan Iblis merasa hina? Kalau pada hari Arafah, setiap tahun pada hari Arafah, Iblis dan syaitan rasa terhina, rasa terlaknat, rasa tercelaka dan rasa amat marah. Kerana pada hari Arafah Allah ampunkan dosa. Allah turunkan rahmat. Sesudah syaitan dan Iblis menghasut, mewaswas, menggoda, menjebak orang-orang beriman dalam maksiat,
tiba-tiba Allah ampunkan dosa. Ini hari paling dia rasa hina, itu hari Arafah. Dan yang kedua kata Rasulullah, hari yang paling hina sekali yang pernah dilalui oleh iblis dan bala tenteranya ialah hari Badar. Ini hari peperangan Badar. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan iblis rasa hina pada hari itu? Lalu jawab Nabi SAW, dia melihat Jibril sedang membetulkan sah malaikat. Terus dia rasa terhina. Kenapa? Dia tahu umat Islam akan menang. Dia tahu umat Islam mendapat pertolongan Allah. Keinginannya untuk melihat kelompok sahabat yang dipimpin oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kalah tidak tercapai. Bahkan dia melihat keajaiban malaikat. Bukan Jibril, ketua malaikat turun. Bukan malaikat biasa ni, ketua malaikat turun. Bukan Mikail turun. Bersama dengan bala tentera malaikat yang tidak terkalah. Kerana ini tentera Allah yang paling kuat. Maka iblis merasa terhina hari itu, merasakan dia tak menang. Ini dalam peperangan Badar Allah menyebut mauqif, suasana, keadaan, sifat iblis. Kalau selama ini kita diceritakan tentang bagaimana keadaan musyrikin Mekah. Ya, mereka melihat pertolongan Allah, mereka merasa terhina, mereka dikalahkan. Dan kita juga telah ceritakan bagaimana keadaan orang Islam yang mendapat pertolongan dengan mengantuk, dengan hujan, dengan kekuatan, dengan bantuan malaikat. Allah cerita satu persatu tentang peperangan Badar. Satu cerita yang amat detail. Bermula daripada bagaimana berlaku peperangan, iaitu keluarnya rombongan Abu Sufyan, dan keluarnya Rasulullah menyekat rombongan Abu Sufyan, dengan keluarnya Abu Jahal hendak menyekat dan juga menyerang Nabi SAW, sehingga berlaku pertembungan tanpa disangka oleh umat Islam, sehingga Allah Ta'ala berikan tanda-tanda kemenangan melalui mimpi Rasulullah SAW, sehingga orang Islam melihat orang kafir dengan jumlah yang sedikit. Bukan sekadar Rasulullah melihat dalam mimpinya, bahkan ketika alam nyatanya umat Islam melihat orang kafir sedikit. Walaupun jumlah mereka ramai 1,000. Orang Islam kata dia mungkin 70 orang, mungkin 100 orang. Dan ketika mana berperang, orang kafir pula melihat umat Islam ramai. Dengan bantuan datang bertali arus. Selain bantuan-bantuan lain yang datang. Kemudian Allah menyebut satu daripada rahsia peperangan, iaitu antara malaikat dengan iblis. Supaya kita tahu as-sirah, pertentangan kebenaran dan kebatilan bukan sekadar melibatkan kita manusia yang beriman, yang yakin pada Allah, dan kelompok yang kafir yang ingin menentang agama Allah, tetapi ia akan disertai sama oleh malaikat dan syaitan. Begitu peperangan sepanjang zaman. Orang-orang beriman akan disokong, dihadirkan oleh malaikat. Bukan sekadar dalam peperangan, dalam semua perkara kebaikan. Kalau orang beriman buat perkara-perkara baik, amalan-amalan soleh, amalan-amalan taat, maka bersama mereka para malaikat. Manakala orang kafir, bukan sekadar dalam peperangan datang syaitan-syaitan mereka. Bukan ketika mana mereka buat jahat datang syaitan-syaitan mereka. Kerana itu mereka berani terus buat jahat. Kerana syaitan menghiaskan amalan mereka. Kononnya ini bagus. Syaitan akan bantu mereka. Ini as-sirah, pertentangan yang berlaku antara tentera yang dilihat dan tentera yang tak boleh dilihat. Tentera yang kita tak boleh lihat, ini malaikat. Supaya umat Islam tahu mereka tidak bersendirian. Bersama mereka para malaikat. Supaya kita tahu bila kita buat baik, jangan lemah semangat. Selagi mana kita tahu ini benda baik yang Allah Ta'ala perintah, akan datang bantuan Allah Ta'ala. Sama ada bantuannya melalui para malaikatnya ataupun cara yang lain. Hujannya, yang kita pernah sebut, mengantuknya, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Walaupun misal kata bukan malaikat yang bersama kita dalam kebaikan, maka Allah beri semangat kita buat, Allah panjangkan umur kita, Allah beri kita kekuatan. Maka ini pertolongan Allah. Sehingga perkara yang berat menjadi ringan, menjadi mudah. Dengan mudah kita mendapat sokongan orang ramai bila kita hendak buat kebaikan. Maka demikian hakikat perjuangan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, falamma tara al-fi'atan, ketika mana bertembung dua kumpulan Islam dan kafir, naqasa ala aqibaih, iblis berundur ke belakang. Perkataan naqasa yakni melarikan diri. Bukan dia undur slow, undur pelang. Lari diri kerana takut. Mencicik larinya, kecil kepalanya. Bagaikan lipas kudung kalau dalam bahasa kita. Dia bukan undur biasa tu.
Kerana begitu takut melihat malaikat sedang menyusun saf, suatu kegerunan. Sebab itu antara perkara yang syaitan takut bila umat Islam menyusun saf solat, saf peperangan. Itu kita umat Islam bila sembahyang dalam saf, tidak macam orang kafir yang lain. Orang kafir waktu mereka buat ibadat, mereka tak akan buat saf. Tapi umat Islam dia aja buat saf. Saf tadi menggerungkan syaitan. Dan malaikat berselawat kepada orang berada pada saf pertama dan saf yang kedua. Dan saf bila dirapatkan, syaitan tidak mampu mencelahnya. Kan itu Nabi SAW sentiasa menyuruh rapatkan saf, betulkan saf. Melainkan dalam keadaan darurat dan sebagainya, masalah yang tertentu. Asasnya begitu. Kata Allah, naqasa ala aqibai, syaitan bertempiaran lari. Waqa, dan syaitan berkata, yakni iblis berkata, inni bari'um minkum. Aku tidak terlibat dengan kamu, aku tak nak sokong kamu. Inni ara, aku tengok, kata iblis. Ma la taraun, apa yang kamu tak dapat lihat. Jadi aku dapat tengok. Ini menunjukkan syaitan mereka boleh melihat malaikat. Dengan rupa malaikat. Syaitan boleh melihat malaikat. Sebagaimana malaikat melihat syaitan. Cuma apa bezanya? Syaitan bila melihat malaikat maka dia akan melarikan diri. Begitu keadaan mereka. Malaikat bila melihat syaitan dia tak akan larikan diri. Melainkan kalau sekiranya seorang tadi tidak menyebut nama Allah, malaikat meninggalkan dia. Kita tak sebut malaikat lari, malaikat meninggalkannya. Disebut dalam hadis, seorang bila mana tidur dalam keadaan berwuduk atau dalam keadaan menyebut nama Allah, lalu malaikat bersamanya. Lalu malaikat menghalau syaitan pergi. Tetapi kalau dia tidur tidak menyebut nama Allah, maka malaikat meninggalkannya. Bukan syaitan halau malaikat, syaitan tak boleh halau malaikat. Malaikat meninggalkannya. Itu beza kekuatan malaikat dan kekuatan syaitan. Malaikat boleh halau syaitan. Syaitan tak boleh halau malaikat. Tapi bila seorang tadi cuai dan nampak cenderung nak ikut syaitan, maka malaikat akan meninggalkannya. Sebab itu Allah menyebut, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, bila mereka sedar adanya gangguan syaitan, mereka cepat-cepat beringat, cepat-cepat mengingati nama Allah, cepat-cepat berlindung kepada Allah dalam keadaan mereka tahu. Maka malaikat kembali bersama mereka. Kan itu dia ajar bertawuz selalu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka bila kita berlindung kepada Allah daripada syaitan, bukan sekadar Allah jadikan antara kita dan syaitan penting, maka bersama kita malaikat. Kerana malaikat sentiasa bersama dengan orang beriman. Malaikat sentiasa dalam tidur kita, dalam jaga kita, berjalan kita, malaikat ini. Salah satu daripada tugas malaikat khadam kepada orang beriman. Berkhidmat kepada orang beriman. Dengan syarat orang beriman ingat Allah. Bila kita ingat Allah, kita berada dalam insurans yang Allah jamin. Fahuwa fi zimmatillah. Dia berada dalam jagaan Allah. Maka Allah menjaganya dengan malaikat-malaikat yang mengelilinginya, yang bersama dengannya. Kemudian kata Allah, wallahu syadidul iqab. Allah itu lebih berat siksaannya. Artinya, bukan aku takut dari sudut kekalahan orang Islam yang akan mengalahkan kamu, tapi azab Allah itu. Sebenarnya kekalahan orang kafir bukanlah satu azab yang besar. Azab yang menanti akhirat itu lebih besar. Dan itu yang ditakuti oleh syaitan. Bukan azab kalah peperangan. Azab akhirat kelak kerana menentang kebenaran. Bila Allah menyebut tentang mauqif, bagaimana sikap syaitan dan para tenteranya. Supaya kita tahu, bila kita berjuang pada jalan Allah, maka syaitan juga cabut lagi. Syaitan juga akan kalah. Kita bukan sekadar mengalahkan orang kafir, mengalahkan syaitan sendiri. Kemudian Allah menyebut kedudukan orang yang lemah iman. Idh yaqulul munafiqun, ketika mana orang-orang munafik. Walladzina fi qulubihim marad, dan yang dalam hati mereka ada perasaan syak kepada kemenangan umat Islam. Gharra haula'i dinuhum. Orang Islam ini, mereka ni syok sendiri. Jumlah sikit ingat boleh menang lawan orang kafir. Banyak ni senjata ingat boleh menang. Tetapi ini orang-orang yang syak yang akan ada sepanjang zaman. Mereka ragu-ragu akan kemenangan Islam. Macam mana Islam nak menang kata mereka? Bunuh clear orang kafir ada. Orang kafir pada tentera besar. Persiapan ada. Ekonomi mereka jaga. Macam mana Islam nak menang? Tetapi ini orang-orang yang berpenyakit hati. Orang syak. Orang beriman sebenar tidak pernah syak akan kemenangan Islam dan umat Islam.
Kerana kita melihat kemenangan kita kerana pertolongan Allah. Kita tidak melihat jumlah kita yang sedikit dan bala tentera serta persiapan senjata tanpa kita menafikan perlu persiapan itu. Tanpa kita menolak perlunya ikhtiar dan usaha. Tetapi kita memahami sesuatu secara hakikatnya. Umpamanya, bila kita sakit, kita tak nafikan obat, kita tak nafikan rawatan, kita tak nafikan hospital, kita tak nafikan vaksin. Namun kita tahu hakikat yang menyembuhkan Allah. Sama juga dalam peperangan. Ketika mana orang kafir dan orang-orang yang ragu-ragu berkata, orang Islam takkan menang. Orang Islam takkan memerintah. Dia lupa Islam pernah memerintah 1000 tahun dunia ni. Dia lupa bagaimana hebatnya kerajaan Rasulullah, kerajaan Khulafa Ar-Rasyidun, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan yang orang kafir bina ini baru berpuluh tahun. Kalau ambil kira daripada tahun 1924, tak sampai lagi 100 tahun. Artinya lagi 3 tahun untuk genap 100 tahun pemerintahan orang kafir tanpa negara Islam. Orang Islam sudah memerintah hampir 1000 tahun, bahkan 1000 tahun lebih. Di seluruh belahan dunia. Kalau kita ambil daripada tahun Rasulullah memerintah, itu tahun 621 Masihi, sehingga 1924. Berarti kita telah memerintah satu tempoh yang panjang. Lebih kurang 1300 tahun. Kalau tahun Rasulullah berhijrah 621 Masihi. Dan tahun jatuhnya kerajaan Uthmaniyah 1924. Bukankah kita telah mentadbir dunia 1300 tahun? Di bumi Afrika dengan adanya kerajaan Murabitin, kerajaan Muwahhidin. Di Mesir adanya kerajaan Ayyubiyah. Di tanah Melayu ni adanya kerajaan Islam Melaka. Di negara Arab, Khulafa Ar-Rasyidun, Umayyah, Abbasiyah. Di Turki kerajaan Uthmaniyah. Di India ada kerajaan Khilji, ada kerajaan Ghaznawi yang memerintah India 300 tahun. Di seluruh dunia ada kerajaan Islam yang memerintah. Bukankah itu sudah menunjukkan betapa Islam boleh menang? Kan itu bila orang-orang munafik, mereka ada sepanjang zaman juga. Orang munafik waktu mereka melihat tentera Badar, alah sikitnya. Yang syak, yang mereka ni atas pagar, kejap Islam, kejap kafir. Diriwayatkan ayat ini turun kepada beberapa pemimpin Quraisy munafik bernama Qais bin Walid bin Mughirah, Harith bin Zam'ah bin Aswa al-Muttalib, Ya'la bin Umayyah, As bin Munabbih. Mereka ni kalangan orang yang lemah iman dan ada syak. Bahkan mereka berperang bersama dengan orang kafir. Mereka ini tidak berhijrah ke Madinah. Dan waktu melihat orang Islam nak berperang, mereka kata boleh menang ke ni? Yang saya katakan ada watak orang yang lemah iman, lemah akidah, lemah kepercayaan, mereka rasa Islam tak boleh menang. Sebut Islam macam tak boleh menang. Mereka nampak dunia ni milik orang kafir. Tidak. Dunia ini Allah dah sebut wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahannya milik orang bertakwa. Bahawa bumi ini jadi suha ibadiyas salihun, akan diwariskan oleh hamba-Ku yang soleh. Allah dah catat dalam Taurat lagi, bukan kata Quran je, Taurat lagi. Bahawa bumi ini, dunia ini akan dijaga, dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman bukan sekadar dijanjikan akhirat. Ini milik mutlak orang beriman. Khalisatan yaumal qiyamah. Milik mutlak akhirat ialah untuk orang beriman. Dunia juga milik orang beriman. Cuma Allah jadikan dunia ini ujian, maka bertukar-tukar. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikian hari-hari kami gilirkan. Sekejap Islam, sekejap orang kafir. Untuk menguji manusia. Yang yakin pada Allah, mereka tahu di sebalik kekalahan akan ada kemenangan. Yang ragu-ragu, yang was-was, yang ada penyakit hati, lepas kalau mereka ingat tak boleh menang. Padahal saya katakan kalau seorang tu jujur mengkaji sejarah, kerajaan kafir baru ditegakkan, orang kafir baru berkuasa, tak lebih, belum sampai 100 tahun. Islam telah memerintah ribuan tahun. Bahkan di semua belahan dunia. Sama ada saya sebut di Nusantara, ataupun di Asia Barat, atau di Afrika, hatta di wilayah Asia Tengah, hatta di wilayah China dan wilayah India, semuanya tempat Islam pernah memerintah. Hatta di selatan Eropah, bahkan sejarah menyaksikan Eropah pernah membayar ufti pada kerajaan Harun al-Rashid. Terpaksa membayar ufti, ini membayar wang perlindungan supaya negara mereka tidak diserang. Kerana takut. Dan ini membuktikan bagaimana
meyakinkan orang beriman, Islam memang akan menang. Cuma masanya, demikian kita berlalu masa-masa tertentu. Dalam perang Badar, sudah ada yang ragu-ragu akan kemenangan. Maka Allah Ta'ala menghina orang-orang yang ragu dengan menangnya perang Badar. Dan sama juga saya katakan, siapa yang ragu Islam akan menang, mereka akan terhina suatu hari nanti. Siapa yang merasakan gharra haula'i dinuhum, orang ni syok sendiri agama mereka. Tidak, agama kita memang menjanjikan kemenangan. Siapa yang benar-benar tunduk dan patuh pada Islam, Allah beri kepada mereka kemenangan dunia dan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, walau tara, kalau engkau melihat wahai Muhammad, iz yatawaffal ladhina kafaru, orang kafir yang mati itu bukan sekadar terseksa mereka dengan mata pedang umat Islam. Sebenarnya mereka terseksa dengan bagaimana malaikat mencabut nyawa mereka. Ya zahir kita tengok, bila orang-orang kafir dibunuh dalam perang Badar, azab mereka kerana dibunuh, ditikam, ditombak, dipanah. Bukan itu. Yang sebenar-benar mereka terseksa ialah mereka yang mencabut nyawa mereka dengan kuat. Allah berfirman, yadribuna wujuhahum, malaikat ini pukul wajah mereka, wa adbarahum, dan belakang mereka, wa dhuqu azabal hariq, dan malaikat mengatakan, rasakan kamu azab yang membakar. Jadi malaikat waktu dalam perang Badar mencabut nyawa. Ini kita bukan cerita tombak yang menikam atau panah yang mengenai mereka, tapi hakikat malakul maut yang mencabut nyawa. Disebut dalam hadis, bagaimana malakul maut akan mencabut nyawa orang kafir dengan sekasar-kasar cara, sekeras-keras cara, dengan memukul belakang dan memukul wajah mereka, mengherdik dan menghina mereka. Zalika bima qaddamat aydikum, ini kerana kekufuran yang mereka lakukan. Wa anna Allah laisa bizzalamil abid, Allah tidak zalim pada hamba-Nya. Allah hukum orang kafir bukan dengan sifat zalim Allah, dengan sifat adil Allah. Sebab kamu kufur, kami dah beri amaran, kami dah beri ingatan, akan datang azab. Azab kami bersesuaian dengan kufur kamu. Diriwayatkan, diceritakan, di mana ketika mana salah seorang sahabat Nabi SAW melihat keadaan mayat Abu Jahal. Mereka berkata, ya Rasulullah, inni ra'aitu bidhahri Abi Jahlin misla syirab. Aku melihat di belakang Abu Jahal ni, mayat Abu Jahal, tengok belakang, macam ada satu sebatan. Syirab, macam sebatan. Macam kita sebut tali tas, belasah belakang sampai membentuk jaluran yang dalam. Lalu kata Nabi SAW, zalika darbul malaikah, itu pukulan malakul maut. Di mayat dia tadi ada libasang belakang. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat ini, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, Allah menjadikan malakul maut memukul wajah orang kafir, memukul belakang dia. Jadi azab sebenar orang kafir bukanlah kerana panah orang Islam ataupun sebagainya, tapi azab Allah sebenar dengan malakul maut mencabut nyawa. Ada pun orang beriman, malakul maut mencabut nyawa dengan cara selembut-lembutnya. Bukan mengucapkan tahniah dan menyampaikan salam Tuhan kepadanya. Bukan berkata, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah kepada Tuhanmu. Dengan diredai, dengan Allah meredai kamu, dan kamu akan meredai Tuhanmu. Yang ini suka untuk bertemu dengan Tuhan. Dan jadilah kamu kelompok benar-benar hamba Allah dan masuklah syurga Allah. Ketika itu orang beriman tidak mau kembali ke dunia. Dia gembira melihat apa yang Allah sediakan pada mereka. Disebut dalam hadis, tidak mati orang beriman, melainkan ditunjukkan kepada mereka tempat duduk di syurga. Sehingga mereka tidak mau lagi kembali ke dunia. Tuan-tuan, kita kat dunia ada apa sangat? Sikit je kita ada. Benar kata Nabi SAW, ad-dunya sijil mu'min. Dunia ini penjara orang beriman. Berbanding dengan nikmat yang Allah sediakan kepada orang beriman. Iaitu syurga Allah SWT. Manakala orang kafir pula, pada hari kematian mereka, dalam mereka dipukul, diherdik, dihina, bahkan dikatakan, rasakan padang muka kamu. Dhuqu azabal hariq, rasakan padang muka kamu dengan azab Allah yang membakar itu. Dan dicabut nyawa mereka dengan sekeras-kerasnya. Dan dihempas daripada langit sehingga berderai ke bumi. Sebelum dimasukkan semula rohnya ke dalam jasad. Kemudian berlaku azab yang pelbagai di dalam kubur dan sehingga seterusnya. Kemudian kata Allah, Kada' bi ali Fir'aun. Kemusnahan musyrikin Mekah samalah cerita dengan Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan juga kaum-kaum sebelum Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kafaru bi ayatillah. Sebab mereka dihukum oleh Allah, mereka kufur dengan ayat Allah.
Fa'akhadhahumullahu bidhunubihim. Kerana itu Allah mengazab mereka disebabkan dosa mereka. Dosa paling besar ialah mendustakan ayat-ayat Allah. Ini adalah dosa syirik dan kufur. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Ingat, Allah yang kamu dustakan ayat-ayatnya, Allah yang kamu tolak ayat-ayat dan perintahnya, Allah itu maha kuat. Syadidul iqab, dan maha keras azabnya. Zalika bi anna Allah sekali-kali lam yakum mughayyiran, tidak akan ubah ni'matan an'amaha ala qaum, nikmat yang Allah berikan kepada kamu kalau kamu bersyukur pada Allah. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi kalau kamu tidak bersyukur pada Allah, kamu sebenarnya yang mengubah nikmat Allah. Patutnya kamu boleh gembira dunia dan akhirat. Kerana nikmat yang Allah bagi sama, penglihatan, pendengaran, kaki berjalan, boleh makan, boleh minum. Tapi kamu tidak mahu menggunakan nikmat ini bagi mengenali Allah, bagi meyakini ayat Allah, bagi melihat kebenaran wahyu Allah, bagi kamu bermuhasabah diri kamu. Tapi nikmat tadi justru kamu gunakan untuk maksiat. Justru kamu gunakan untuk kejahatan-kejahatan, menolak ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran, mendustakan rasul-rasul yang diutuskan. Wa annallaha sami'un alim. Allah itu dengar lagi maha mengetahui. Allah tahu kamu cakap apa, Allah tahu dan Allah melihat apa yang kamu lakukan. Kadab bi ali Fir'aun. Keadaan kamu sama macam Fir'aun. Waladzina min qablihim, dan orang-orang yang dahulu yang dimusnahkan. Kadzabu bi ayati rabbihim, mendustakan ayat Allah. Fa ahlaknahum bi dzunubihim, maka Allah binasakan kamu sebabnya dosa kamu. Bukan sebab kamu, bukan sebab keturunan kamu, sebab dosa kamu. Setiap orang akan dibinasakan oleh Allah sebab dosa. Bukan sebab kita siapa, bukan sebab harta kita, bukan sebab anak pinak, sebab dosa. Yang anak, yang harta, yang itu, yang ini cuma menjadi sebab kepada dosa kita. Dan kata Allah, wa arraqna ala Fir'aun, kami sudah tenggelamkan semua tentera Fir'aun. Wa kullun kanu zalimin, kerana mereka semua itu zalim. Zalim kenapa? Kerana mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, mendustakan Rasul yang diutuskan, dan juga tidak beriman dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi Allah Ta'ala cerita, kemusnahan musyrikin Mekah sama seperti kemusnahan Fir'aun. Baik, kenapa disamakan mereka dengan Fir'aun? Kalau kamu sebesar ini kerajaan kamu, Fir'aun yang lagi besar kerajaannya juga kami musnahkan. Kami dah musnahkan, semua mati. Yang kamu ni cuma sejumlah tentera yang mati. Yang mati cuma 70 orang. Fir'aun yang kami musnahkan seluruh bala tentera. Setengah ahli sejarah menyatakan Fir'aun mengeluarkan bala tentera bagi mengejar mengejar Musa AS seramai 1 juta orang. Dikeluarkan semua. Bayangkan bala tentera. Kalau kita tahu Fir'aun salah seorang daripada raja yang mempunyai empayan luas. Dikeluarkan semua tentera. Sebab bukan dia suruh jendera dia ketua mengetui peperangan, dia sendiri keluar. Kalau raja keluar, maknanya semua anak-anak wek ni ikut belaka. Maka keluar semua. Sehingga setengah Islam menyatakan jumlah yang keluar adalah 1 juta orang. Dan kesemuanya tenggelam dalam laut. Kamu wahai musyrik Mekah, kami beri amaran kecil. Mati 70 orang, ditawang 70 orang. Dan kamu akan tunggu lagi kemusnahan kamu. Sama macam Fir'aun. Fir'aun kami musnahkan semua. Bahkan empayanya hancur sekali. Dan benda yang sama. Bila kamu tidak beriman dan mendustakan ayat Allah, kamu juga akan dimusnahkan semua. Maka ini amaran dan ini janji Allah. Dan ini janji Allah dan amaran Allah pada semua bangsa. Pada semua manusia. Termasuk manusia akhir zaman yang mendustakan ayat Allah. Allah pasti akan memusnahkan mereka. Bala tentera musuh. Walau sekuat mana pun, bila mendustakan Allah, mereka tidak akan bahagia. Yang menunggu mereka ialah kesengsaraan dan azab Allah yang pedih. Wallahu nisawab. Assalamualaikum.